ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar pada hari ini berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meninggalkan perkara-perkara maksiat, kemungkaran dan perkara yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengamalkan, kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berbahagia dunia dan akhirat. Muslimin sidang pendengar yang budiman lagi beriman, tahukah saudara-saudara, masihkah saudara-saudara ingat satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini, bulan Zulhijjah. Hari ini 17 Zulhijjah, insya-Allah masih dalam bulan haji. Pada 9 Zulhijjah di padang Arafah, di kaki bukit Jabal Rahmah, berlaku satu peristiwa besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut peristiwa itu sebagai khutbatul wada' ataupun hajjatul wada', khutbah perpisahan ataupun haji perpisahan. Dalam peristiwa itu pada tahun 10 Zulhijjah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 124,000 kaum muslimin yang mengerjakan haji yang disebut hajjatul wada', haji terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi khatamin nabiyyin, nabi terakhir, penamat kepada segala nabi, kekasih Allah, junjungan besar kita, telah berkhutbah dalam khutbahnya yang terakhir yang disebut khutbatul wada', khutbah perpisahan. Dalam khutbah tersebut Rasulullah telah membacakan satu ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang di tengah-tengahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ila al-akhir. Yang bermaksud, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, sahabat 124,000 orang kaum muslimin yang mendengar akan bacaan ayat ini yang keluar daripada mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya berasa gembira kerana Islam yang telah dipeluk, Islam yang telah dianuti, telah didatangkan oleh Allah dalam keadaan syumul,
lengkap dan sempurna yang merangkumi seluruh kehidupan manusia bermula daripada A sampailah ke Z. Maksudnya bermula daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali. Islam sudah merangkumi persoalan tersebut. Sahabat semuanya bergembira. Dalam kalangan sahabat yang gembira itu, tahukah saudara-saudara, ada seorang sahabat saja yang bersedih. Tidak lain dan tidak bukan, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka sahabat lain bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Sedangkan Rasulullah sudah menyatakan kepada kita bahawa Islam yang kita anuti ini adalah Islam yang telah turun dari Allah, telah sempurna dan telah lengkap." Maka berkata Sayyidina Umar secara ringkasnya, "Tahukah kamu, apabila Islam itu telah sempurna, apabila Islam itu telah lengkap, maka maknanya tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai." Apabila tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai, bermakna tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah para sahabat tersedar, menangis teresak-esak apabila mendengar ayat tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Rasulullah boleh meninggalkan kepada kita intan permata, uang berjuta, gunung bukit yang dilengkapi dengan emas kepada kita sebagai wasiat. Tetapi Rasulullah pergi meninggalkan kita 1400 tahun dulu. Rasulullah tidak meninggalkan itu kepada kita. Tetapi Rasulullah meninggalkan kepada kita dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, lan tadillu abada. Lan huruf nafi lil abad, nafi selama-lamanya. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitulah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, ya ma'syarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ayat Al-Maidah ayat 3 tadi menjelaskan kepada kita Islam yang kita pegang sekarang ini telah sempurna. Yang sepatutnya kita gali, kita cari, kita teliti, kita mengaji untuk mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "May yuridud dunya fahuwa bil ilm, may yuridul akhirah fahuwa bil ilm." Siapa nak bahagia dunia mesti ada ilmu. Siapa nak bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Maka ilmu yang paling sempurna iaitulah Islam. Sebab Islam adalah way of life, cara hidup yang merangkumi dalam persoalan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Alaq, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dalam bab munakahat, Allah menyebut dalam Al-Quran, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Kawinilah kamu perempuan itu 2, 3 dan 4. Maka sekiranya kamu tidak sanggup berlaku adil, seorang pun cukup. Dalam soal ekonomi, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam soal politik, Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur. Inilah antara dalil yang menjelaskan bahawa Islam adalah
agama yang sempurna dan lengkap. Ayat yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Sebenarnya terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir duduk di rumah Allah pada hari Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Kita dapat hadir kerana apa? Kerana nikmat merasai kemanisan iman. Itulah nikmat yang paling berharga. Siapa yang ajar kita tentang nikmat ini, tentang kemanisan iman ini, tentulah Allah anugerahkan nikmat yang besar kepada kita untuk mengenali junjungan besar kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan kasih kita kepada Allah dan Rasul atas nikmat ini, maka kita hadir ke masjid pada hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah, satu nikmat yang paling besar yang harus kita jaga ialah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Kerana kita dapat Islam pada hari ini, umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sebagai orang Islam, kita beruntung kerana kita tidak menghadapi cabaran seperti mana as-sabiqunal awwalin, orang-orang Islam yang terawal pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang budiman lagi beriman. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika menerima Islam, seorang hamba Habsyi yang kulitnya hitam legam, disiksa oleh puak Quraisy. Tuan-tuan bayangkan, tengkoknya dibelenggu, diheret di seluruh kota Mekah, dijemur di tengah panas padang pasir. Diletakkan batu di atas dadanya, tetapi dia tidak pernah menyerah kalah. Dia tetap ke mulutnya menyebut Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Lalu sahabat bertanya kepada Bilal, ceritakanlah penderitaan kamu ketika menerima Islam, Bilal. Maka Bilal mengatakan, ada sahabat yang lebih teruk daripada aku, iaitulah Kabab al-Ar, seorang pembuat pisau, pembuat pedang, tukang besi, yang diseksa oleh tuan majikannya, seorang perempuan. Diambil besi yang panas, merah menyala, diletakkan di belakang badan, mendidih isinya, mendidih lemak badannya. Kemudian diambil besi itu, diletakkan di atas kepalanya. Bayangkan betapa hebat pengorbanan mereka, jihad mereka untuk mendapat Islam yang kita anuti secara percuma, secara rubber stamp. Tak perlu teruk-teruk, tak perlu diseksa, tak perlu menderita, seperti mana as-sabiqunal awwalin. Kita juga mendengar kisah keluarga Yasir yang disula di tengah padang pasir. Semua keluarganya dibunuh. Begitulah perjuangan, nilai yang terpaksa dihadapi oleh as-sabiqunal awwalin untuk mendapat Islam seperti yang kita nikmati pada hari ini. Dan yang ketiganya, wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Ta'ala kata, aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam yang kita anuti ini adalah agama yang diredai oleh Allah. Dalam wirid kita selepas sembahyang, kita sentiasa sebut, inna din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar ialah Islam. Agama lain tertolak. Tidak ada perkongsian, tidak ada kongsi raya, tidak ada semua agama sama. Sebab yang mengiktiraf Islam adalah agama yang benar, bukan kita. Tetapi yang mengiktiraf Islam agama yang benar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah yang bertakwa di kalangan kamu. Orang yang sesat, orang yang berpaling daripada agama Allah, tidak mulia di sisi Allah. Marilah sama-sama kita meletakkan diri kita, orang yang sentiasa redha dengan Islam dan sentiasa meradai Allah dan Rasul dalam seluruh
kehidupan kita. Jangan kita cari agama-agama lain. Jangan kita cari peraturan-peraturan lain. Jangan kita cari ajaran-ajaran lain. Jangan kita cari ideologi lain yang bercanggah daripada agama Islam. Kerana amaran daripada Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang bermaksud sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai ajarannya, sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di hari akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang merugi. Kesimpulan daripada khutbah saya yang pertama, Islam kita kena yakin dan percaya adalah agama yang syumul, yang lengkap, yang merangkumi seluruh kehidupan kita. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Yang keduanya, nikmat, iaitu kemanisan iman dan ketakwaan adalah anugerah Allah kepada kita, yang kita sebagai hamba-Nya kena sentiasa mujahadah untuk mendapat nikmat dan anugerah daripada Allah. Dan yang ketiganya, kita kena redha dalam kehidupan kita. Redha menjadi hamba Allah, kerana apabila kita redha, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apabila kita redha kepada Allah, maka Allah akan redha kepada kita. Maka kita akan dapat hati yang tenang, damai dan bahagia apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقنا للسداد، اللهم وفقهم للسداد
وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.